pintu Dewan sudah pun dibuka. Yang di-Ketua Dewan Negara dan yang di-Ketua Dewan Rakyat. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis parlimen dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli majlis parlimen, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Doa yang dibacakan oleh Setiausaha Dewan Rakyat Tuan Nizam Maidin bin Baca Maidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli-ahli yang berhormat, persidangan Parlimen yang ke-14 penggal ketiga yang diadakan bersama di antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat sekarang berlangsung. Persidangan ini adalah di bawah perkara 60 Perlembagaan Persekutuan, di mana ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan bertitah kepada ahli-ahli kedua-dua majlis parlimen bersama. Sekarang saya tempohkan persidangan buat sementara waktu untuk menyambut keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Persidangan ditempohkan. Itu dia tadi perisytiharan oleh Tan Sri Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Mat Yusof. Baik, sidang Dewan menunggu sementara bagi menantikan keberangkatan tiba dan juga untuk menyambut keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Baik, sebentar tadi kita menyaksikan yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga yang di-Pertua Dewan Negara diiringi oleh bentara keluar dari Dewan bagi menuju ke bilik rehat diraja bagi kita sama-sama menantikan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memulakan majlis sebentar saja tadi. Dan perkara yang kita saksikan ataupun gambaran yang kita saksikan sebentar tadi sebenarnya menurut kepada turutan yang telah pun disebutkan dalam peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat Seksyen 14-1 berkaitan dan juga berkaitan tentang urusan-urusan bagi tiap-tiap persidangan mesyuarat dan juga hendaklah mengikut aturan seperti di bawah dan juga seperti yang telah pun disebutkan oleh Majlis Mesyuarat yang menetapkan sekiranya aturan lain. Dan dengan itu kita saksikan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menuju masuk ke dalam Dewan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berangkat tiba ke dalam Dewan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan titah diraja kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempersembahkan titah diraja kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang di-Pertua Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Negara dan ahli-ahli Dewan Rakyat sekalian.
Alhamdulillah, bersyukur beta kehadrat Allah SWT kerana telah melimpahkan kurnia dan keizinannya kepada kita semua pada hari ini untuk bersama-sama dalam satu istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14. Lebih bermakna apabila istiadat ini berlangsung dalam bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh keberkatan dan menjadi penghulu pada sekalian bulan. Istiadat pada pagi ini diadakan dalam suasana yang agak berbeza dari normal dan kelazimannya. Ketika ini, negara kita masih lagi dalam usaha memerangi penularan wabak COVID-19 yang telah mula-mula dikesan menjangkiti rakyat Malaysia pada awal bulan Februari yang lalu. Namun demikian, kita telah menghadapi dan menangani wabak ini dengan bersatu padu sebagai sebuah bangsa Malaysia yang kuat, cekal dan berdisiplin. Dalam saat getir ini, petugas barisan hadapan negara terutamanya Perkhidmatan Kesihatan, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan lain-lain agensi yang turut terlibat telah tampil dengan penuh dedikasi yang tinggi menghadapi serangan wabak ini. Pengorbanan mereka tidak pernah mengenal erti penat maupun takut hinggakan nyawa dan keselamatan diri sendiri menjadi taruhan demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan orang ramai. Justru sebagai tanda penghargaan negara, marilah bersama-sama dengan beta untuk berdiri dan memberikan tepukan yang gemuruh kepada semua wira dan wirawati petugas barisan hadapan negara. Ahli-ahli yang berhormat, pada 24 Februari 2020 yang lalu, naratif lanskap politik negara telah sekali lagi digegarkan menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Sekitar jam 5 petang pada hari yang sama, beta telah berkenan menerima menghadap Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dalam pertemuan tersebut, beta telah meminta Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad supaya tidak meletak jawatan, namun beliau tetap dengan keputusannya. Beta dengan hati yang sedih terpaksa akur dan menghormati keputusan beliau. Oleh yang demikian, beta bertanggungjawab untuk melantik seorang Perdana Menteri yang baru seperti mana yang dikehendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43 yang memberi kuasa budi bicara kepada beta untuk melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat beta mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Lantaran itu, pada 25-26 Februari, beta telah mengadakan sesi pertemuan dengan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk menilai sendiri sokongan kepercayaan mereka. Dan seterusnya pada 29 Februari, beta telah menitahkan semua parti-parti politik yang mempunyai wakil dalam Dewan Rakyat untuk mencalonkan nama seorang ahli Dewan Rakyat sebagai bakal Perdana Menteri. Atas permintaan beberapa ketua parti politik, beta telah berkenan pula untuk melanjutkan tempoh masa bagi parti-parti politik mengemukakan pencalonan mereka agar masa yang cukup diberikan dalam mereka membuat perhitungan secara demokrasi. Sudah tentu setiap pertandingan pasti akan ada penamatnya.
Kemelut politik negara tidak boleh dibiarkan berlarutan dan berpanjangan dengan tanpa ada penghujungnya. Lantaran itu, setelah melalui semua proses tersebut dan selaras dengan perlembagaan persekutuan, Beta telah mendapati Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat dan demikian selayaknya dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Sesungguhnya Beta telah menggalas amanah dengan telus dan seadil-adilnya selaras dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang menjadi tunjang amalan negara kita. Pada masa yang sama, Beta juga menghargai kematangan dan kerjasama semua ahli-ahli yang berhormat dan rakyat jelata yang telah memainkan peranan dengan penuh berhemah dan beretika sehingga membolehkan Beta menggalas amanah ini. Pada kerajaan Beta di bawah kepimpinan Memanda Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Yassin, Beta menaruh keyakinan bahawa usaha-usaha membawa negara ke terus mendaki pesada kejayaan yang lebih tinggi akan menjadi kenyataan, insya-Allah. Dan nasihat Beta, laksanakanlah amanah ini dengan jujur dan penuh tanggungjawab, serta jangan sekali-kali mengabaikan kesejahteraan rakyat jelata. Ahli-ahli yang berhormat, sesungguhnya negara kita sedang berhadapan dengan cabaran dari pelbagai sudut dan yang terbaru penularan wabak COVID-19. Semua cabaran ini telah memberi kesan kepada Malaysia yang mengamalkan ekonomi terbuka. Beta keyakinan kerajaan Beta akan terus berusaha mengurangkan kesan buruk pada rakyat dan negara. Kedatangan wabak virus COVID-19 yang melanda dunia dan negara telah turut memberi kesan kepada ekonomi serta kesihatan dan kehidupan rakyat jelata. Belum pernah negara berhadapan dengan wabak yang sebegini serius sebelum ini. Dalam menghadapi wabak ini, kerajaan Beta berperanan dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat jelata. Ini termasuk pelaksanaan perintah kawalan pergerakan dan membantu membawa pulang rakyat Malaysia yang terperangkap di luar negara. Beta juga memahami banyak industri dan perniagaan terjejas akibat wabak ini. Namun, Beta menyeru kepada para majikan untuk tidak membuang pekerja dengan sewenang-wenangnya. Semua pihak hendaklah bersedia melakukan pengorbanan dan berusaha menyelamatkan ekonomi negara. Kerajaan Beta juga wajar mencari pendekatan dalam membantu syarikat dan perniagaan yang terkesan buruk. Beta berharap inisiatif yang diambil oleh Majlis Tindakan Ekonomi termasuk pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang berjumlah 260 bilion ringgit bagi melindungi kebajikan rakyat dan ekonomi negara akan segera dirasai impaknya. Pakej tersebut adalah suatu yang amat besar dan luar biasa. Justru ia perlu disokong sepenuhnya oleh semua pihak. Beta yakin dengan kerjasama dan kesepakatan yang jitu, cabaran yang kita hadapi ini akan dapat kita tangani bersama, insya-Allah. Ahli-ahli yang berhormat, di sebalik usaha-usaha kerajaan, Beta juga berasa bimbang melihat polarisasi kaum yang masih wujud ketika ini. Pada hemat Beta, sebarang bentuk tindakan provokasi dan fahaman serta nilai yang bertentangan dengan norma, adat dan undang-undang perlu dibendung sebelum ia merebak dan menjadi barah kepada kestabilan negara. Justru Beta menyambut baik pelaksanaan pelan tindakan perpaduan negara
bagi memastikan agenda perpaduan nasional dapat diterapkan secara menyeluruh menerusi elemen-elemen kepercayaan dan jati diri yang teguh berlandaskan kepada prinsip rukun negara. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan akan terus dipertahankan. Beta mahu kerajaan mewujudkan pentadbiran agama Islam seperti yang dituntut dan selaras dengan ajaran Islam yang syumul serta dipacu oleh prinsip maqasid syariah. Dan pada masa yang sama juga, kerajaan beta akan terus mempertahankan hak-hak penganut agama yang lain untuk terus bebas mengamalkan agama mereka secara berhemah dan aman. Dan menyentuh aspek keselamatan negara, beta berharap kerangka strategi dan dasar pertahanan masa hadapan negara perlu mengambil kira kepentingan diplomasi pertahanan. Dasar luar negara yang pragmatik, treaty antarabangsa dan kedudukan geopolitik negara di rantau Asia Pasifik. Peningkatan aktiviti ketenteraan kuasa-kuasa besar dunia di Laut Cina Selatan muktahir ini wajar diberikan perhatian. Oleh kerana itu, Malaysia hendaklah sentiasa peka kepada domain maritim negara di samping terus merangka strategi untuk mendukung aspirasi geopolitik negara. Dan pada masa yang sama, tahap keselamatan dalam negara hendaklah terus ditingkatkan, terutamanya dalam menangani pelbagai jenayah, penyalahgunaan dadah, penyeludupan dan juga perdagangan manusia ataupun human trafficking. Selain itu, kerajaan beta hendaklah juga merangka pendekatan yang komprehensif dalam menangani kemasukan pendatang asing tanpa izin yang boleh menimbulkan pelbagai masalah dari aspek ekonomi, sosial dan keselamatan negara. Sempadan negara yang terbuka luas perlu terus diperkukuhkan dalam usaha mengekang laluan rentas sempadan pendatang asing tanpa izin. Ahli-ahli yang berhormat, kerajaan beta akan terus melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi merancangkan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Ke arah ini, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 akan menjadi pencetus kepada hala tuju baharu pembangunan negara. Wawasan ini bermatlamat supaya segenap lapisan rakyat dapat mengecap taraf hidup wajar dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama serta inklusif. Selain itu, jurang ekonomi dan pembangunan antara kelas pendapatan, wilayah etnik dan rantaian bekalan akan dirapatkan. Rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini adalah merupakan fasa pertama Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Beta yakin dasar dan strategi rancangan tersebut akan dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara yang akhirnya akan dinikmati oleh rakyat jelata keseluruhannya. Kerajaan beta akan terus mempermudahkan urusan perniagaan bagi meningkatkan aktiviti pelaburan. Ini termasuk mengemaskini undang-undang, proses kelulusan dan insentif sedia ada. Dan beta menyeru proses kelulusan terutamanya projek berimpak tinggi hendaklah ditambah baik agar ianya cekap dan pantas bagi menarik lebih banyak pelaburan yang berkualiti. Selaras dengan revolusi industri keempat, beta menyambut baik dasar untuk mewujudkan ekosistem dan pembangunan prasarana yang menyokong industri negara. Sumber pertumbuhan yang baru yang berkembang pesat seperti teknologi 5G, kecerdasan buatan, Internet of Things and Analytics, data raya akan diperhebatkan. Beta menggesa pemain industri agar turut sama mempergiat usaha sebagai pelengkap kepada inisiatif
yang dibawa oleh kerajaan. Ahli-ahli yang berhormat, kerajaan BETA akan terus berusaha untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat, termasuk bidang keusahawanan yang menjadi antara nadi utama pembangunan ekonomi negara. BETA menyambut baik strategi dan inisiatif bagi membangunkan lebih banyak perusahaan kecil dan sederhana ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan unggul menjelang tahun 2030. Untuk memastikan negara sentiasa di hadapan dalam pelbagai bidang, kemajuan revolusi industri keempat dan kolaborasi dengan pelbagai pihak hendaklah dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan kesaksamaan pendidikan, khususnya pendidikan di era pasca COVID-19 yang bakal berhadapan dengan kelaziman baru atau the new normal. Dan BETA berharap pelaburan dalam penyelidikan, pembangunan dan inovasi akan terus dipertingkatkan agar dapat melahirkan modal insan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. BETA juga amat menyokong permekasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET untuk mempersiapkan golongan belia menghadapi cabaran baru alam pekerjaan. Kerajaan BETA akan terus berusaha untuk merapatkan jurang pembangunan dan ekonomi antara negeri dan wilayah. Ia merangkumi usaha untuk meningkatkan mobiliti rakyat dengan menambah baik rangkaian dan infrastruktur asas serta pengangkutan. Bagi meningkatkan lagi kesejahteraan rakyat dan merapatkan jurang pembangunan di Sabah dan Sarawak, kerajaan BETA telah mengambil langkah menerusi pelaksanaan projek-projek infrastruktur kritikal di kedua-dua negeri tersebut. BETA berharap rakyat di Sabah dan di Sarawak akan dapat menikmati jaringan perhubungan dan kemudahan yang berkualiti dan yang lebih baik. Kawasan pendalaman di Semenanjung juga akan terus diberi perhatian yang sama, terutamanya di penempatan masyarakat orang asli. Ahli-ahli yang berhormat, perkembangan terkini menunjukkan lebih 2/3 rakyat Malaysia tinggal di bandar. Justru kesejahteraan masyarakat bandar akan terus dipertingkatkan. Bagi meningkatkan pemilikan rumah, kerajaan BETA telah merangka dasar perumahan mampu milik negara dan mewujudkan skim sewa milik. Dan melalui inisiatif tersebut diharap lebih ramai golongan B40 dan M40 serta golongan belia yang berkelayakan dapat memiliki kediaman sendiri. Sebagai kerajaan yang prihatin, masalah kos sara hidup rakyat akan terus ditangani dengan sebaik mungkin. Berbagai langkah dan inisiatif akan dilaksanakan dan terus ditambah baik untuk membantu rakyat menangani isu kos sara hidup. Kerajaan BETA akan meneruskan usaha untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat jelata, terutamanya kanak-kanak, wanita, warga emas yang rentan, orang kurang upaya dan golongan yang memerlukan. Bagi memperkukuhkan perlindungan dan hak kanak-kanak pula, usaha diambil memastikan mereka tidak dieksploitasi dalam apa-apa bentuk dan pada masa yang sama potensi penuh mereka pula dapat direalisasikan. BETA juga menyambut baik pengubalan rang undang-undang profesion kerja sosial yang akan memberi dimensi baru kepada lanskap sosial negara. Dalam pada itu, beliau pula perlu terus dibimbing agar tidak terlibat dengan gejala negatif. Ahli-ahli yang berhormat, kerajaan BETA akan meneruskan usaha untuk membangunkan industri komoditi berasaskan pertanian dan juga meningkatkan permintaan pasaran dan jaminan sekuriti pemakanan negara. Kerajaan BETA turut beriltizam untuk terus meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan yang saksama pada rakyat. Perkhidmatan kesihatan akan diperkasa
dengan menjurus kepada pencegahan dan perawatan secara holistik termasuk kepada masyarakat luar bandar, orang asli serta pribumi dan di Sabah dan di Sarawak. Beta juga menyeru supaya Malaysia terus komited dalam usaha mentengahkan isu alam sekitar dan perubahan iklim. Di samping terus menggiatkan usaha untuk memelihara sungai, hutan, hidupan liar dan mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca serta meningkatkan penggunaan tenaga boleh baru. Permekasaan undang-undang alam sekitar, aktiviti penguatkuasaan dan kerjasama erat semua pihak termasuk negara serantau perlu dilaksanakan. Sungguh pun tahun melawat Malaysia 2020 telah dibatalkan ekoran penularan wabak COVID-19. Usaha bagi memulihkan sektor pelancongan negara hendaklah diteruskan. Pada masa yang sama, pemain industri pelancongan hendaklah berusaha untuk memperkukuhkan produk dan pakej pelancongan serta infrastruktur sedia ada bagi mengembalikan semula kecemerlangan sektor pelancongan negara. Dan sebagai tuan rumah persidangan APEC 2020, Malaysia akan menggalas tanggungjawab besar dalam menentukan hala tuju APEC khususnya dalam membentuk landasan baru kerjasama ekonomi serantau pasca COVID-19. Dan beta percaya kerajaan beta akan dapat memberikan kepimpinan yang berkesan ke arah berusaha tersebut dan juga merencana wawasan baru APEC bagi menggantikan matlamat Bogo yang akan berakhir pada tahun ini. Ahli-ahli yang berhormat, natijahnya apa juga perancangan dan program ke arah pembentukan sebuah negara maju yang stabil lagi makmur tidak akan tercapai jika negara terus dibelenggu dengan amalan rasuah. Justru, pelaksanaan program pembangunan berteraskan amalan integriti dan tadbir urus yang baik adalah penting bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan serta demi menjaga kesejahteraan rakyat dan negara. Beta menggesa agar kerajaan beta untuk terus komited dalam melaksanakan pelan anti rasuah nasional. Beta menyeru semua pihak untuk mendukung aspirasi ini agar setiap agenda pembangunan negara tidak terhakis oleh amalan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Tanamkan di dalam minda masyarakat sejak di bangku sekolah lagi bahawa rasuah adalah jijik, kotor dan wajar diperangi habis-habisan. Ahli-ahli yang berhormat, Beta amat menghargai taat setia dan sumbangan anggota perkhidmatan awam, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta agensi-agensi kerajaan yang telah mencurahkan khidmat bakti dalam usaha memajukan negara sehingga menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman, makmur dan disegani. Beta menyeru agar amanah dan tanggungjawab yang dijunjung dalam berbakti kepada negara dan rakyat jelata hendaklah terus dilaksanakan dengan sebaiknya secara profesional dan neutral tanpa mengira kaum, agama maupun kedudukan. Dan pada masa yang sama, beta menyeru agar rakyat jelata terus memberikan kerjasama kepada kerajaan beta bagi meneruskan kesinambungan usaha-usaha pembangunan negara. Beta yakin kerajaan sahaja yang mampu melahirkan Malaysia yang stabil, aman dan sejahtera. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sebelum beta mengakhiri titah ini, beta ingin berpesan kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian. Sebagai seorang pemimpin, ahli-ahli berhormat menjadi teladan dalam menyamai nilai-nilai positif kepada rakyat. Perbezaan pendapat tidak seharusnya diakhiri dengan pemusuhan dan caci mencaci. Sebaliknya, perbezaan pendapat seharusnya menjadi satu landasan kepada pencetus ide-ide baru untuk membangun dan menyatu padukan negara dan bukan sebaliknya. Ahli-ahli yang berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan dalam berpolitik.
Ini termasuklah menjiwai keluh kesah rakyat, membela nasib rakyat, berpegang pada prinsip keadilan, memberdayakan politik yang bersih dan tidak menyentuh sensitif agama dan bangsa maupun kedaulatan serta kedudukan Raja-Raja Melayu. Beta ingin menasihatkan supaya tidak mengheret negara sekali lagi ke kancah politik yang tidak menentu. Ketika rakyat jelata masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang cukup sukar akibat pandemik COVID-19 ini. Kerana itulah kerajaan Beta yang juga telah memutuskan majlis mesyuarat pertama yang berlangsung pada hari ini hanya mempunyai satu urusan majlis sahaja, iaitu titah Beta sempena pembukaan penggal parlimen yang baru ini. Beta yakin rakyat akan terus erat bersatu padu dan bersepakat dalam membangunkan negara jika rakyat tidak disogok dengan api permusuhan dan perpecahan. Sesungguhnya biarlah perpaduan dan keharmonian bermula di dalam Dewan yang mulia ini. Pada rakyat jelata sekalian, teruskan menjaga kesihatan diri dan keluarga serta persekitaran setempat. Hindari daripada berhimpun secara ramai dan teruskan mengamal penjarakan sosial. Mudah-mudahan Malaysia akan berjaya menangani pandemik COVID-19 ini dengan jayanya. Dan mengakhiri titah Beta dan Raja Permaisuri Agong berdoa semoga Malaysia serta rakyatnya akan terus diberkati dan dianugerahkan oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayah, aman sentosa serta hidup bersatu padu di bawah lindungannya. Selamat berpuasa dan teruskan amalan ibadah dan jangan lupa bayar zakat. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, ikhlas daripada Beta, Raja Permaisuri Agong dan keluarga. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput Al-Fadil Imam Besar Masjid Negara membacakan doa selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه اللهم إننا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا الله ya Rahman ya Rahim, kami dengan penuh khusyuk dan keikhlasan hati mendadah tangan menzahirkan kesyukuran atas limpah kurniamu. Kami bertemu dan berkumpul di Dewan yang mulia ini bersempena majlis istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-14 yang telah disempurnakan oleh hamba-Mu yang dikasihi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah kepada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong,
Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Rahmat dan kasih sayang, sihat dan afiat yang berpanjangan, keteguhan iman dan keberkatan amalan, beroleh bahagia di dunia dan hari kemudian. Allahumma ya man lahul izzatu wal karamah, wahai Tuhan yang di tangan-Mu segala keagungan dan kemuliaan, limpahkanlah taufik, hidayah dan inayah-Mu kepada kami dan para pemimpin kami. Bimbinglah kami sekalian agar menjadi hamba-hamba-Mu yang sentiasa beroleh afiat, rahmat dan keredaan, supaya kami menjadi insan yang banyak berbuat jasa, khidmat bati dan sumbangan. Mohon dielakkan kami daripada menjadi sebahagian daripada mereka yang menyumbang kepada kejahatan, kerosakan dan kemusnahan negara dan anak watan demi menjunjung amanah dan tanggungjawab agama, bangsa dan negara tercinta ini. Bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, menjadikan persidangan Dewan kali ini sebagai landasan untuk melontari idea dan hujah yang bernas, buah fikiran yang baik dan hati yang ikhlas, berbahas dalam suasana harmoni dan penuh semangat ukhuwah, merencana dasar membangunkan negara dengan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh anak watan. Allahumma ya hafizu ya karim, wahai Tuhan yang maha memelihara dan maha mulia, peliharalah kami dan para pemimpin kami seluruhnya, kerana Engkaulah sebaik-baik pemelihara. Tanamkanlah dalam jiwa kami akhlak yang murni, bersifat jujur, berintegriti dan samar yang tinggi. Hindarkan kami sikap dan akhlak yang keji, sombong, keras hati, ujub, hasad, dengki dan iri hati, kerana ia merosakkan diri, memusnahkan keharmonian hidup dalam negara ini. Allahumma ya dzal fadli wal judi wal karam, wahai Tuhan yang maha kaya dan maha pemurah, perkukuhkanlah perpaduan dan taat setia di antara rakyat jelata dan pemimpin negara. Peliharakanlah kesucian Islam dan negara tercinta. Hindarilah kami semua daripada sebarang bala bencana dan huru-hara, agar kami dapat hidup aman, damai dan selamat sentosa dengan ihsan dan ridha-Mu jua. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah, wa a'izza bihimul Islam, wa alif bainahum wa bain ra'iyatihim ya rabbal alamin. Allahumma ja'al baladana hadha aminan mutma'inna, rakha'an sakha'a, wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahli-ahli yang berhormat, persidangan Parlimen ditangguhkan sekarang. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tak Agung meninggalkan Majlis Parlimen. Baik, dengan pengumuman oleh Setiausaha Dewan Rakyat Tuan Nizam Maidin Bacha Maidin mengumumkan keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baik, seluruh ahli Dewan berdiri bagi memberikan penghormatan kepada keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mengiringi keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Alhamdulillah, dengan keberangkatan pulang ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri